menjadi proaktif dalam menggalakkan keamanan dan persefahaman. Mungkin sesuatu yang positif dari India nanti, bukan saja dari India tetapi pertukaran-pertukaran pendapat dan ideas daripada negara-negara ASEAN yang lain lah. Mungkin dari segi budaya, bukan saja dari segi budaya tapi daripada pembelajaran cara-cara hidup, etika hidup, nilai-nilai murni yang dapat kami ambil sepanjang di sana lah. Semoga kami dapat membawa sesuatu yang positif balik ke negara Brunei dan mungkin idea-idea dan pendapat-pendapat dan selain daripada itu discussions, presentation akan dapat kami apply lah di sini. Golongan belia digalakkan menceburkan diri dalam bidang keusahawanan sebagai langkah ke arah meningkatkan usaha mempelbagaikan ekonomi negara. Sebagai merealisasikan langkah tersebut, pelbagai badan induk Gabungan Persatuan Belia mengaktifkan diri dalam mengadakan aktiviti keusahawanan. Antaranya Bazar Ekspresi Seni yang diadakan setiap Ahad bermula 6 pagi hingga 5 petang di kawasan Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Bazar Ekspresi Seni menyasarkan kepada penyertaan para belia sama ada yang masih di bangku sekolah, pengajian tinggi atau yang masih belum mempunyai pekerjaan tetapi mempunyai kemahiran dalam bidang keusahawanan dan bakat serta potensi seni. Menurut Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei, bazar yang julung-julung kali diadakan ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan lagi penyertaan para belia. Bazar ini memang sederhana saja, tapi belia-belia di negara Brunei Darussalam mengambil kesempatan untuk sama-sama berpartisipasi dalam hal-hal perdagangan yang berbentuk seni, sastra dan perolehan-perolehan yang lain. Jadi ini tujuannya ialah untuk belia petani khususnya yang belum memperoleh pekerjaan tetap, mereka mencaburkan diri dalam hal-hal perdagangan, dan ini suatu usaha Majlis Belia Brunei di bawah Duta Seni. Melalui Bazar Ekspresi Seni, para belia berpeluang mempromosikan dan mempamerkan pelbagai produk jualan dan perkhidmatan. Di samping itu, para belia juga berpeluang membuat pertunjukan pelbagai kegiatan berkaitan dengan industri seni atau kreatif termasuk kraft, sastra, warisan dan budaya. Bazar Ekspresi Seni ini adalah platform untuk pasar seni, bukan hanya melihat kepada seni lukis, seni ukir, seni tampak, seni tenun dan banyak lagi, tapi juga produk-produk sampingan seperti produk-produk yang menampilkan personality, image, pakaian orang Brunei, kuih Brunei, dan ini adalah suatu perkara yang rasanya amat bagus dan bermanfaat untuk memberikan maklumat segala apa yang berkaitan dengan warisan budaya seni Brunei itu kepada orang luar, terutama kepada pelancong. Para penggiat seni terutama dalam kalangan belia yang berminat untuk ikut serta dalam Bazar Ekspresi Seni boleh menghubungi Ramada melalui Facebook Majlis Belia Brunei atau Facebook Kumpulan Putra Seni. Darussalam Enterprise DER merupakan landasan yang memudahkan para pengusaha tempatan untuk mendapatkan tindak balas secara langsung terhadap apa jua masalah dan urusan yang berkaitan dengan perusahaan. Kerana itu, DER melibatkan agensi-agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dalam mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh para pengusaha tempatan.
8 orang anak saudara baru dari 2 keluarga di Kampung Kiudang Tutong menerima sumbangan daripada Badan Kebajikan Saudara-saudara Baru Kampung Baskem. Sumbangan keuangan disampaikan oleh Awang Haji Umar Ali bin Esong, penasihat Baskem. Para penerima terdiri daripada 6 orang anak yatim hilang tempat bergantung apabila bapa mereka meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya tahun lalu. Sementara 2 lagi anak yatim kehilangan penjaga dalam kejadian lemas. Sumbangan merupakan salah satu aktiviti keagamaan dan kebajikan Baskem. Human Library Project HLP yang dijalankan oleh 12 orang mahasiswa dan mahasiswi Universiti Brunei Darussalam UBD bertujuan untuk meningkatkan prestasi pembelajaran dan memupuk minat membaca dalam kalangan para pelajar. Majlis penutupan projek berlangsung di Rumah Panjang Kampung Amobi, daerah Temburong. Majlis penutupan disempurnakan oleh Dr. Maslin bin Haji Jukem, Timbalan Direktor Akademi Pengajian Brunei UBD. Projek HLP bermula pada bulan Ogos lalu di Rumah Panjang Amobi, Mukim Amo dengan kolaborasi bersama Belia Kampung Amo. Tujuan HLP ini untuk meningkatkan pembelajaran anak-anak Kampung Amobi ini sini dan di Kampung Kampung Amo lah keseluruhannya. Sekali ia sebagai ekstra kelas untuk malam. Kalau lepas durang start dalam 7.30 sampai pukul 9 hari Isnin sampai hari Jumaat lah. Hari Jumaat itu seluruhnya kami buat CCA activity lah, sport atau macam maths night atau arts night. Fokusnya kami untuk meningkatkan kami punya experience outside experience daripada Universiti Brunei. Projek seumpamanya bukan sahaja memberi manfaat kepada para pelajar di kampung berkenaan, malah memberi pengalaman bermakna kepada para mahasiswa dan mahasiswi UBD dalam memupuk budaya mencintai ilmu kepada para pelajar. Sepanjang program ini dijalankan, saya banyak mempelajari benda-benda yang baru. Contohnya adalah bagaimana bekerja sebagai perkumpulan. Selain itu juga, saya juga merasai bagaimana saya menjadi cikgu dan seterusnya saya juga mempelajari. Beralih ke berita sukan. 8 buah pasukan memulakan pusingan pertama kejohanan futsal 2016 sempena memperingati penubuhan Jabatan Penerangan ke-64. Kejohanan berlangsung di Dewan Futsal Universiti Brunei Darussalam UBD. Jabatan Perkhidmatan Elektrik menewaskan Jabatan Kehakiman 21. Jabatan Perkhidmatan Pengurusan pula tewas kepada Media Permata 02. Sementara itu, penerangan A terpaksa akur kepada pasukan RTB dengan 1-2. Dalam pusingan kedua, Media JPM menang bergaya 3-0 terhadap jurugambar kerajaan. RTB pula mengalahkan Jabatan Kehakiman 3-0. Media JPM menang tipis 1-0 menentang Media Permata. Pusingan separuh akhir akan diadakan 25 November ini di tempat yang sama bermula 2 petang hingga 6 petang. Bola sepak Piala Remaja Elit NFABD bawah 16 tahun. Projek Ikan Pusu, Tabuan B, Tabuan A dan Tabuan 03 masing-masing menempah slot peringkat separuh akhir setelah menduduki 2 tangga teratas kumpulan 1 dan 2. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan berlangsung kemarin. Di padang NFABD House, Tabuan 03 jersey merah menentang Tabuan B. Tabuan 03 menjaringkan gol pada minit ke-56. Selang seminit kemudian, Tabuan B menyamakan jaringan 1-1. Kedudukan tersebut kekal hingga ke whistle penamat. Dengan keputusan itu, Tabuan B menduduki tangga teratas kumpulan 2 dengan 7 mata dan Tabuan 03 di tangga kedua kumpulan 2 sekaligus kedua-dua pasukan mara ke separuh akhir.
Dalam satu lagi perlawanan di tempat yang sama, tabuan A jersey putih membelasah BTC Red Star 6-1. Gol tabuan A dijaringkan pada minit ke-6, 12, 30, 43, 57 dan 60. Manakala gol BTC Red Star pada minit ke-11. Dengan kemenangan itu, tabuan A berada pada kedudukan kedua kumpulan 1 dengan 6 mata dan mara ke separuh akhir. Sementara di balapan dan padang Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Kasuka FC bertemu Rimba Star. Kasuka berjersi hitam lebih dulu mendahului permainan pada minit ke-29. Kasuka menambah jaringan kedua pada minit ke-38. Rimba Star memperoleh jaringan pertama mereka pada minit ke-44. Kedua-dua pasukan gagal mara ke peringkat separuh akhir. Dalam perlawanan kedua di tempat yang sama, Projek Ikan Pusu membelasah Perda FC 5-0. Gol Projek Ikan Pusu dijaringkan pada minit ke-24, 27, 32, 59 dan minit ke-60. Projek Ikan Pusu menduduki tangga teratas kumpulan 1 dengan 9 mata setelah meraih 3 kemenangan sekaligus menempah slot separuh akhir, sementara Perda FC gagal mara ke separuh akhir. Perkembangan Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan berlangsung malam tadi iaitu pertemuan Middlesbrough dan Chelsea dengan keputusan perlawanan Middlesbrough tewas di tangan Chelsea 0-1. Gol Chelsea dijaringkan pada minit ke-41 menerusi Costa. Sementara itu, satu perlawanan berlangsung hari ini iaitu West Bromwich menentang Burnley. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.